Hai, Assalamualaikum. Saya Aizat Ismail, Peguam Hartanah dan juga founder Hartanah dan Anda. Sebagai seorang peguam, saya telah berpengalaman mengendalikan urusan hartanah selama 20 tahun dan saya ingin kongsikan pula pengalaman dan ilmu yang saya ada kepada anda melalui platform Hartanah dan Anda, sama ada secara online ataupun offline. Ini semua saya lakukan kerana matlamat saya adalah untuk membantu sekurang-kurangnya 100,000 orang, terutamanya buruh migran, memiliki hartanah pertama mereka dalam tahun 2021. Kini, saya ingin mengajak anda untuk bersama-sama mencapai impian tersebut. Ayo, kita buktikan bahawa kita semua boleh. Jom follow Hartanah dan Anda untuk saya bantu anda memiliki hartanah dalam tahun ini dengan cara yang betul. InsyaAllah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam segmen sejam bersama saya Aizat Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Okey, apa khabar tuan-tuan puan semua? Saya harapkan agar tuan-tuan puan berada dalam keadaan sihat walafiat, ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Okey, pada malam ini kita akan bersiaran secara live di Facebook page Hartanah dan Anda, dan saya sebenarnya tidak berkesorangan. Saya ada tetamu undangan khas yang dijemput untuk memeriahkan lagi segmen sejam bersama saya pada malam ini. Tapi sebelum saya keluarkan tetamu undangan saya tu dalam kaca skrin, eloklah kalau kita tarik dulu kawan-kawan yang ada di luar sana yang masih lagi belum join kita pada malam ni untuk bersama-sama kita pada malam ni lah. Jadi saya nak jemput tuan-tuan puan untuk bantu saya tekan button share, kongsikan dulu rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya kita boleh tarik seramai mana yang boleh kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk join kita bersama pada malam ni. Okey, yang kedua saya nak mohon juga bantuan daripada tuan-tuan puan. Siapa yang dah join rancangan live ni untuk masukkan di ruangan komen tuan-tuan puan nak bagi salam ke, nak ucapkan selamat malam ke, ataupun nak bertanyakan soalan ke, tuan-tuan puan boleh masukkan apa-apa sajalah yang tuan-tuan puan ingin ajukan pertanyaan tersebut di ruangan komen supaya saya tahulah yang tuan-tuan puan ada bersama-sama dengan saya pada malam ni dan saya tidaklah berkesorangan. Jadi itulah dua perkara yang saya nak mohon tuan-tuan puan untuk lakukan. Yang pertama, tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada kawan-kawan kita yang lain, nak kongsikan dekat personal account ke, nak kongsikan di page tuan-tuan puan ke, terpulanglah. Terpulang as long as tuan-tuan puan dah bantu saya untuk tekan button share tu, untuk tarik lagi kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk join bersama kita pada malam ni, insya-Allah. Okey. Jadi apa yang kita akan bincangkan topik pada malam ni adalah berkaitan dengan aset dan liability. Aset dan liability, apa yang anda perlu tahu. Okey, jadi kebanyakan daripada kita sebenarnya bukan tuan-tuan puan je dah, saya pun kadang-kadang kata pun berada dalam keadaan yang masih lagi dilema lah. Dalam dilema kita tak tahu sebenarnya kita punya investment ataupun kita punya pelaburan membeli aset, membeli hartanah dan sebagainya, adakah sebenarnya aset yang kita beli tu boleh dijadikan sebagai aset untuk kita punya pelaburan akan datang for the future, ataupun sebenarnya kita dah beli aset tu, sebenarnya aset tu adalah satu perkara yang membebankan kita pula ataupun menjadi liability kepada kita. Jadi pada malam ni sebenarnya kita cukup bertuah kerana kita ada bersama-sama dengan Tuan Nazaruddin bin Osman, tetamu undangan saya, yang dia dah standby sebenarnya kat ujung tu. Saya akan je lagi di kaca skrin ni, sekejap lagi saya akan keluarkan beliau, dan saya tengok sekejap komen-komen yang masuk, kawan-kawan kita yang dah join kita pada malam ni. Saya nampak nama Tuan Nas Anas. Waalaikumsalam Tuan Nas Anas.
Okay, Puan Dila Fadila, Waalaikumsalam Puan Dila. Okay, terima kasih banyak-banyak Puan Dila dan juga Tuan Nas minta tolong tolong tekan button share, kongsikan rancangan live ni untuk kita tarik lagi kawan-kawan kita yang ada kat luar sana tu untuk join kita bersama-sama pada malam ni lah. Okay, alright. So untuk tidak membuangkan masa, saya pun tak nak biarkan tetamu undangan saya ni tunggu lama sangat dekat ujung tu. Jadi saya nak keluarkan Cik Nazaruddin Osman kita bersama-sama pada malam ni. Okey, itulah dia. Cik Nazaruddin Osman dah standby dah sebenarnya. Okey, kita unmute kejap mic Cik Nazaruddin ni. Okey, Nazar tolong unmute-kan dulu mic tu. Okey dah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Apa khabar Cik Nazar? Alhamdulillah. Sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey, so dah makan ke? Dah dinner ke belum? Dah, kita dinner awal. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya saya bagi sikit sinopsis lah berkaitan dengan Cik Nazaruddin Osman kita ni. Beliau bukannya orang lain dengan saya. Beliau ni adalah jiran saya juga. Tinggal di Sarjana Villa, sama juga dengan saya, Sarjana Villa di Kajang ni. Cuma dia ni senior saya lah. Senior saya sebab dia masuk Sarjana Villa ni awal. Saya ni baru 2014 pindah ke Sarjana Villa ni. Cik Nazar ni mungkin dah tahun bila Zah masuk Sarjana Villa? 2011. 2011 antara orang yang terawal lah masuk ke kawasan Sarjana Villa ni. Dan beliau juga merupakan bendahari kepada Persatuan Penduduk Sarjana Villa. Dan saya kenal beliau ni agak lama jugalah, dah hampir 6 tahun dah, masuk tahun ni dah hampir 6 tahun. Dan kata apa, sebenarnya beliau ni berpengalaman, latar belakang beliau tu sebenarnya dalam bidang accounting, dan berpengalaman sangat luas lah dalam bidang finance dan sebagainya. Jadi untuk kita mengenali saudara Nazaruddin bin Osman, tetamu undangan kita pada malam ni, jadi saya nak jemput lah Encik Nazar kita ni untuk bertaaruf sikit. Mungkin Cik Nazar boleh memperkenalkan diri, nak beritahu tentang latar belakang Cik Nazar tu sendiri. Okay, silakan Cik Nazar. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian. Alhamdulillah, seperti mana yang Coach Isaac punya intention untuk sama-sama share dia punya pengalaman dalam apa juga dari segi knowledge dan sebagainya, saya juga terpanggil sebab dia jemput saya, terpanggil untuk share apa yang pengalaman yang saya ada, sedikit pengetahuan semasa bekerja dulu. Saya pernah menjadi CEO di 2 organisasi, iaitu yang pertama di Federation of Investment Managers Malaysia, FI atau FIMM. FIMM ni dia pengawal selia barisan hadapan ataupun frontline regulator yang diberi mandat oleh Suruhanjaya Security untuk mengawal selia ejen-ejen unit trust dan juga private retirement schemes. Jadi FIMM dipertanggungjawabkan untuk screen ataupun melakukan membuat exam yang sepatutnya untuk mana-mana individu yang ingin menjadi ejen unit trust ataupun private retirement schemes. Jadi saya dalam presentation nanti insya-Allah saya akan share sedikit sebanyak berkenaan dengan konsep investment dalam unit trust, sebab salah satu fungsi FIMM juga adalah untuk memberi pendidikan sebenarnya kepada public. Dia every now and then dia ada buat seminar untuk public, sebenarnya free of charge je. Kalau masuk dalam website FIMM tu dia ada dia punya schedule ataupun kalender dia. Mungkin dalam sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali ada seminar-seminar public yang diadakan di seluruh Malaysia. Selain daripada itu, FIMM pun selalu terlibat dalam, kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar Minggu Saham Amanah Malaysia yang dihostkan oleh PNB, Permodalan Nasional Berhad. Dekat situ sebenarnya ada dikongsikan berkenaan dengan unit trust dan company-company yang diinvest oleh kita punya ASB, ASN, ASW dan sebagainya. So FIM juga terlibat dalam program-program sebegitulah. Sebelum menjadi CEO di FIMM, saya
menjadi CEO di BIMB Investment Management Berhad, iaitu anak syarikat Bank Islam Malaysia Berhad. Dia anak syarikat boleh dikatakan sebagai macam unit trust atau fund management arm of Bank Islam lah. Dia ada unit trust dia sendiri. Sebelum menjadi CEO di BIMB Investment Management Berhad, saya bertugas sebagai regulator di Suruhanjaya Security, regulator untuk pasaran modal. Dalam slide tu pun nanti kita akan tengok dalam, kalau kita bercakap tentang pasaran kewangan ataupun financial market, apa regulatory bodies yang terlibat, saya akan kongsikan juga. Sekarang ni saya dari segi qualifications, saya ada Master in Business Administration Finance daripada Cardiff University UK. Saya mendapat beasiswa daripada Suruhanjaya Security dulu semasa bertugas di sana, selepas bekerja selama 2.5 tahun di Suruhanjaya Security. Saya punya degree dalam accounting, Bachelor of Accounting daripada UIA. Dan sekarang ni saya sebenarnya kerana minat yang mendalam dalam bidang hartanah ni, saya sekarang melanjutkan pelajaran dalam Diploma in Real Estate Agency, yang diploma yang dikeluarkan oleh Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers. Saya telah complete 6 papers, ada 6 paper lagi yang kena ambil, tapi yalah, disebabkan pandemik ni keep on postponing dia punya exam dia tu. So lepas daripada tu boleh dapat license real estate agent lah, insyaAllah, selepas melalui beberapa, macam ada dia punya probationary period of 2 years, lepas tu kena ada maintain logbook dan sebagainya, lepas tu ada interview untuk melayakkan kita mendapat license sebagai real estate agent. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki boleh buka agensi lah bila dah ada license tu. Macam tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu, satu license tu real estate agent, dia boleh employ up to sekarang 50 RENs, rents. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan saya punya latar belakang, dan berkenaan dengan yang pasal diploma in real estate agency tu, saya juga dipanggil untuk salah satu course yang kita kena ambil dalam 12 papers tu, salah satunya ialah accounting paper. Jadi sebab saya pun memang ada degree in accounting, so tempat di mana saya mendapat tuition sebagai preparatory class untuk diploma tu iaitu Oriental Training Center. Saya diamanahkan untuk menjadi lecturer untuk mengajar subjek accounting. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menceburkan diri ataupun mendapatkan license sebagai real estate agent, mungkin di akhir presentation nanti saya akan bagi tahu contact personnya, Oriental Training Center. Dia ada sediakan preparatory class untuk program diploma ni, dan juga kalau yang belum attend yang 2-day course untuk rent pun dia ada dia punya Oriental Training Center ada menyediakan kelas-kelas yang sebegitulah. Itu sedikit sebanyak Coach Isaac tentang latar belakang saya sebelum kita pergi kepada topik perbincangan pada malam ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Cik Nazar atas introduction, ta'aruf tentang diri Cik Nazar tu. Memang Cik Nazar ni well qualified, orang yang sangat-sangat berpengalaman dalam bidang finance khususnya, dan sekarang ni disebabkan minat beliau dalam bidang hartanah, beliau juga sedang mengikuti program diploma untuk menjadi real estate agent. Dan sebenarnya saya banyak berkolaborasi dengan Cik Nazar ni, so ada few deals lah yang kita dah buat untuk saya sebagai peguam yang mengendalikan urusan jual beli hartanah yang Cik Nazar dapat close dan sebagainya. Jadi alhamdulillah bukannya orang kata apa barulah Cik Nazar ni dalam bidang hartanah, saya rasa dia dah sangat-sangat berpengalaman, dan dengan pengalaman dia di FIMM dan juga di Bank Islam dalam bidang investment dan sebagainya. Jadi memang beliau adalah orang yang layak dan sangat-sangat orang kata apa kita berbesar hati dan berterima kasih lah
kerana kesudian beliau untuk sama-sama dengan kita walaupun schedule beliau agak sibuk. Saya difahamkan dalam beberapa hari yang akan datang ni Cik Nazar akan terbang ke UK pula Cik Nazar, betul nak hantar anaknya mengiringi nak anak pelajaran. sulung. Jadi itulah alhamdulillah malam ni berkesempatan juga saya tarik dia sekejap untuk bercakap dengan kita, sharing dengan kita berkenaan dengan topik yang akan beliau bentangkan sekejap lagi. Okey. Cik Nazar dah sediakan slide so saya akan keluarkan slide yang Cik Nazar dah prepare tu. Slide ni tuan-tuan perempuan jangan risau walaupun dalam bahasa Inggeris tapi penerangan yang Cik Nazar akan bagi kepada kita ni dalam bahasa Melayu dan tuan-tuan perempuan boleh go through slide ni. Saya akan kongsikan kepada tuan-tuan perempuan yang mana berkendakkan nak dapatkan salinan slide ni dalam bentuk PDF. Saya akan kongsikan di dalam Telegram channel saya, Telegram channel saya Coach Isaac. Nanti saya akan berikan link untuk tuan-tuan perempuan join Telegram channel saya di akhir rancangan ni nantilah untuk tuan-tuan perempuan dapatkan slide presentation yang Cik Nazar bentangkan kepada kita pada malam ni. Okey, saya silakan Cik Nazar untuk mempersembahkan kepada kita slide yang telah pun beliau sediakan. Okey, silakan Cik Nazar. Terima kasih Tuan Azek. Alhamdulillah, kita insyaAllah kita akan tengok secara asas tentang apakah yang dinamakan savings dan investments, credit and debt. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya topik ni mungkin kerajaan agak gusar kerana statistik yang dikeluarkan oleh Bank Negara tentang rakyat kita yang diisytiharkan muflis agak membimbangkan kan, yang di bawah umur 30 tahun ramai sebenarnya yang telah diisytiharkan muflis. Jadi sebenarnya antara salah satu salah satu mekanisme untuk menangani ataupun untuk equip kita punya rakyat tentang pentingnya sedikit sebanyak pengetahuan berkenaan dengan financial investments dan sebagainya ni. Sebenarnya topik ni dah ada dimasukkan dalam, kalau tak silap saya, Form 3 punya matematik, dipanggil Consumer Mathematics. Dan saya pernah bagi seminar pada guru-guru di negeri Melaka supaya dia orang dapat sedikit pengetahuan daripada practitioner lah. Saya bagi sedikit insights kepada mereka tentang pengetahuan tentang apa yang kita nak apa yang akan saya sampaikan pada malam ni lah sedikit sebanyak secara asasnya. Ni saya tadi dalam ta'aruf tadi dengan Coach Isaac, saya dah mention pasal saya punya working experience dan juga education background. Kita pergi kepada slide seterusnya, iaitu berkenaan dengan dari segi accounting perspektif. Kita tak boleh lari daripada sistem perakaunan. Sebenarnya memang adalah sesuatu yang baik kalau kita dapat mengetahui asas, pengetahuan asas tentang perakaunan, sebab ia berkait rapat atau berkisar dengan kita punya day to day punya aktiviti. Jadi kita tahulah sedikit banyak untuk macam mana nak mengurus kita punya savings, investments kan. Kalau from accounting perspektif, savings dan investments ni kita klasifikasikan dia sebagai aset ataupun harta kita, di mana daripada savings dan investments ni tadi ada dia punya return dia. Maknanya contohnya kalau kita invest dalam kalau kita invest dalam satu hartanah, kalau hartanah itu meningkat, makna dia punya return on investment mungkin dari segi capital appreciation dia, jadi akan meningkatlah juga aset yang kita sedang pegang tu. Itu dari segi accounting perspektifnya. Itu berlainan pula dengan kredit ataupun hutang yang kita katakan sebagai liability kita. Liability kalau dalam accounting dia sebelah kredit lah, dia sebelah kredit, yang aset tadi sebelah debit. So kalau kita keep on accumulate kita punya hutang, akan increase kita punya liabilities,
dan sebenarnya kita punya net worth. Kalau bercakap pasal net worth ni sebenarnya apa yang kita punya harta yang secara netnya ialah aset tolak liability kita, itulah sebenarnya net worth kita. So kalau dalam kita beli rumah, sebab rumah ni selalunya dia increase in value over time kan, dia akan meningkatkan, itu boleh dikatakan sebagai aset berbanding dengan kalau kita macam beli kereta ke apa, sebab dia akan menyusut dia punya nilai dia. Jadi dia punya susut nilai itu akan menjadi liability kepada kita. Ya. Kita tengok kepada difference between savings and investments. Kedua-dua ni adalah aset kita, tapi ada sedikit perbezaan bila kita cakap apa itu savings, apa itu investment. Kalau kita cakap pasal saving ni, dia tak ada risiko yang kita akan kehilangan kita punya modal. Macam kita punya savings di bank. Capital is protected, is secured. Kalau di bank tu sebenarnya secara automatik kita dilindungi oleh insurans, iaitu oleh Perbadanan Insurans Deposit Malaysia, di mana insurans ni secara automatik kita adalah diinsurankan. Kita kalau berlaku apa-apa, katakan kebankrapan kepada bank tu, maknanya kita tetap dapat kita punya saving yang kita simpan dalam bank tu, tapi ada limit dia, up to 250,000. Maknanya kalau saving kita dalam bank tu ada 500,000, kita cuma dapat 250,000 aja kalau bank tu katakan gulung tikar. Kalau bank tu gulung tikar. Jadi sebenarnya kalau mereka yang mempunyai saving yang banyak, macam high net worth individuals kan, untuk nak mitigate risk ataupun sebagai risk management punya tools, dia sepatutnya diversify kan into different bank. Maknanya 250,000 dalam Maybank, 250,000 dalam HSBC, 250,000 dalam CIMB, macam tu. Jadi maknanya semua 250,000 itu protected, sebab dia for each bank yang PIDM insurekan tu. Itu berkenaan dengan savings. Lepas tu investment pula, difference between saving dengan investment. Investment dia ada potential ataupun risiko kehilangan capital. Risiko tu ada sebab we are talking about investment. Investment ni maknanya kita melabur. Bila cakap melabur, ada kemungkinan untung dan ada kemungkinan rugi. Sebagai contoh investment, risiko kehilangan modal ni, saya boleh bagi satu contoh. Saya akan bagi contoh-contoh yang berkenaan dengan hartanah. Maknanya nilai semasa pasaran lebih rendah daripada harga perolehan ataupun harga pembelian kita tu. Ni real case sebab macam tuan-tuan dan puan-puan tahu, sekarang ni kita punya market ataupun kita punya pasaran hartanah agak depressed, terutama sekali kondo dan apartmen. Salah satu isunya adalah kerana lambakan supply, terlalu banyak supply berbanding dengan demand, sebab developers keep on developing that kind of condos dengan apartments kan. Mungkin dia orang tak buat proper study tentang supply and demand dan sebagainya. Dan sekarang ni berlaku, kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau tengok kan, saya ada buat satu study di Bayu Sentul Kondo. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, di Taman Datuk Senu Sentul, harga yang dijual oleh developer pada tahun 2014 berharga 650,000, tetapi harga pasaran sekarang 450,000 je. Jadi maknanya itulah risiko kehilangan modal. Maknanya akan berlaku penyusutan ataupun maknanya itu kerugian yang perlu ditanggung oleh pelabur. Itu yang dikatakan
investment. Tetapi over a long term period sebenarnya ada juga certain investments yang akan increase in value dan dia hedge against inflation. Contoh itu secara umum untuk hartanah ni sebenarnya dia akan menaik dia punya value dia dan akan hedge against inflation. Apa maksud hedge against inflation ni? Apa yang dikatakan hedging against inflation ni ialah kalau kita ambil contoh contohnya 5 ekar tanah pertanian di Lenga Muar, sekarang ni harga ataupun value dia ialah 350,000. Tahun 1990 harga ni ialah 100,000 je. Maknanya hedge against inflation ni dia akan, maknanya pelabur ataupun pemegang hartanah tadi tidak akan rugi dan over the long term sebab dia tetap macam hedging against inflation ni, dia boleh beli benda yang sama. Katakanlah tahun 1990 tu 100,000 boleh beli Mercedes, katakan 1990 boleh beli Mercedes satu. Sekarang harganya 350,000 pun boleh beli Mercedes juga. Maknanya dia tak ada walaupun harga Mercedes tu telah meningkat, tetapi harga tanah tu tadi pun meningkat. Jadi tidak ada risiko yang harga tanah tu dia punya value dia eroded because of inflation. Cik Nazar, kejap Cik Nazar, saya nak bagi pencerahan sikitlah kepada mungkin those yang baru mengikuti rancangan live kita pada malam ni. Okey, macam yang Cik Nazar tegangkan tadi, tuan-tuan puan boleh go through balik slide yang Cik Nazar kongsikan ni melalui Telegram channel saya yang saya dah letakkan link di sini. Join Telegram channel Coach Isaac di t.me/Coach Isaac tu. Jadi jangan risau kalau siapa-siapa yang ketinggalan kapal masuk dah lambat ni, boleh dapatkan slide presentation yang Cik Nazar dah sediakan ni di dalam Telegram channel saya dan saya akan kongsikan sebentar lagi lah. Okay, dan saya tertarik dengan Cik Nazar punya penerangan tentang pelaburan tadi, especially berkaitan dengan pelaburan hartanah. Kebanyakan daripada kita sebenarnya menganggap bahawa pelaburan hartanah ni memang satu perkara yang boleh membawa keuntungan. Tetapi tuan-tuan puan harus berhati-hati dalam keadaan sekarang ni. Tuan-tuan puan perlu lihat pelaburan yang pelaburan hartanah yang macam mana yang sepatutnya tuan-tuan puan beli. Dan macam yang saya selalu tekankan sebelum membuat apa-apa pelaburan, sebelum membuat apa-apa investment tu, kita perlu ada ilmu, kita perlu lengkapkan diri kita dengan ilmu dan kita kena pastikan yang kita beli sesuatu hartanah tu tidak melebihi daripada satu market value dia, dan yang kedua tuan-tuan puan patut mencari hartanah-hartanah yang dijual di bawah daripada market value. Itu yang paling mustahak tuan-tuan puan. So macam yang Cik Nazar beritahu tadi, ada kemungkinan apartmen, kondominium yang especially high rise unit ni, macam yang Cik Nazar cerita dekat Sentul tadi tu, beli dulu dengan harga RM650,000 tapi sekarang ni harganya dah jatuh jadi RM450,000. Kemungkinan tu memang ada. Sebab tu kalau kita nak beli, kita kena ada ilmu dan kita kena tahu memilih hartanah yang macam mana yang sepatutnya kita invest. So itu yang sebenarnya yang Cik Nazar ingin sampaikan kepada kita tadilah. Okey, so silakan Cik Nazar teruskan. Ya, bercakap pasal yang kondo ataupun keadaan market sekarang, is a good time to buy kondo sebab sekarang dah harga dah menurun. Jadi dia punya potential untuk naik balik itu ada. Sebab dia dah quite dah bottom out dah sekarang ni. So kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat pick up good value of kondo and apartment ni, memang insya-Allah over time dia akan naik balik lah. Sebab macam yang kita tahu, dua investment ni, gold dengan property ni, kalau kita chartkan long term period dia, memang dia sentiasa menaik. Dia punya, kalau short term tu dia ada turun naik tu biasa, tapi over the long term memang dia memang proven menaik dan hedge against inflation. Itu yang dimaksudkan dengan specialnya dua type of investments ni lah. Seterusnya slide ni yang berkenaan dengan saving instruments. Ada contoh-contoh produk
produk savings instrument tu macam mungkin tuan-tuan dan puan sangat arif lah. Savings account, fixed deposit, current account. Kenapa saya bagikan dua kat sini? Kalau ikut color tu kan, satu orange, satu hijau. Sebenarnya yang hijau tu dia nak kata saving pun tak saving, nak kata investment pun mungkin investment, sebab dia macam hybrid tau. Sebab kalau tuan-tuan dan puan perasan, kalau yang orange tu itu semua adalah produk-produk bank. Bank ni maknanya private lah, private company lah. Bank tu private. Tapi kalau puan dan tuan-tuan tengok tabung haji, amanah hartanah Bumiputera, ASB, ASM, dia fixed price, macam saving. Dia punya kriteria macam saving, tapi dia punya returns tinggi. Kalau saving, kita tak cerita pasal saving, return dia rendah je sekarang ni, interest rate very low. Kalau FD rate 1 year saya tengok memang less than 2% aja FD 1 year rate. Tapi kalau macam ASB 7%, 8%, tabung haji during good times dulu 5% kan, cuma sekarang ni lah 3% kan. Amanah Hartanah Bumiputera, kalau tuan-tuan dan puan tahu, dia sebenarnya adalah unit amanah, unit trust, yang mana underlying dia punya investment dia dalam hartanah. Dia punya commercial buildings, office, dan rental daripada hartanah ni tadi di-channelkan pada pelabur-pelabur unit trust ni tadilah. Dan sebenarnya yang ni Amanah Hartanah Bumiputera ni dia punya return dia 6%. Quite handsome profit ataupun handsome return juga, 6%. Kalau tuan-tuan dan puan tahu yang ni, yang hijau tu sebenarnya maknanya dia ada satu elemen lain di mana kalau berlaku run on the fund, kalau berlaku beramai-ramai orang redeem unit tu, ada third party yang akan guarantee. Dalam kes ni government lah, macam tabung haji, government akan take over lah ataupun akan step in. Kalau katakan ada ramai-ramai orang tak mempercayai lagi tabung haji kan, tak ada kepercayaan lagi pada tabung haji, contohnya kalau dijual semua aset-aset tabung haji masih tak cukup. Ni contoh ASB lah, kata ASB kan RM1 kan, tapi dia punya underlying investments dia, kalau macam tuan-tuan dan puan tahu konsep unit trust kan, dia tak fix, dia ikut pasaran ataupun underlying instrument of the investment made by the fund. So maknanya kalau investment yang dibuat oleh fund tu naik, unit price pun akan naik. Kalau investment dia, value dia turun, unit price dia pun akan turun. Tetapi tidak pada ASB. Contoh, maknanya ASB ada kemungkinan sebenarnya kalau ikut underlying value dia, contoh, saya bagi contoh, katakanlah 80% sebenarnya 80%. Maknanya apa makna 80% tu? 80% tu maknanya kalau berlaku run in the fund, semua orang redeem, fund tu terpaksa jual semua dia punya shares, dia punya investment semua, dia cuma boleh bagi 80% saja pada pelabur. Itu maksud dia punya underlying value dia. Tapi macam saya cakapkan tadi, government will step in lah untuk, sebab implicitly government guarantee yang ASB ni sentiasa berada pada price RM1. Jadi itu yang dikatakan tak boleh nak dikatakan saving, sebab ada elemen lain yang menyokong ataupun third party yang menyokong benda-benda tu. So boleh dikatakan tabung haji Amanah Hartanah Bumiputera, walaupun dia macam konsep macam saving, sebab tak ada kita tak ada loss of capital, tapi sebenarnya dia adalah investment berbanding dengan saving account, fixed deposit dan juga current account. Seterusnya kita tengok kepada
produk-produk pelaburan, produk-produk pelaburan yang saya cakap tadi berkenaan dengan macam yang saya dalam accounting perspektif tadi, kita ada tengok ada aset yang menaik disebabkan apa? Disebabkan ada return on investment dia tadi. So return kalau shares dia ada dividen ataupun capital gain dia. Capital gain dia maknanya dia punya ada movement dalam share price dia. Share price dia meningkat, so ada capital gain dekat situ. Unit trust pula dia ada income distribution. Selalu unit trust ada buat income distribution yearly basis, kadang-kadang quarterly, kadang half yearly pun ada. Capital gain pun ada. Maknanya kalau unit price tu meningkat, pelabur akan dapat appreciation dari segi unit price dia yang dinamakan sebagai capital gain. Berkenaan dengan property pula, kita ada dua type of income. Two types of income, sama ada dari segi rental income ataupun capital gain. Ini dari segi returns yang tiap-tiap produk tu lah. Kita pergi pada badan-badan kawal selia yang terdapat dalam kita punya sistem kewangan di Malaysia ni. Macam kalau kita bercakap pasal pasaran kewangan, ada dua regulatory body yang utama, iaitu Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Bank Negara mengawal selia bank-bank dan juga insurance company. Manakala Suruhanjaya Security mengawal selia pasaran modal berkenaan dengan pasaran seperti bursa. Bursa pun di bawah kawal selia Suruhanjaya Security. Dari segi IPO dan juga secondary market tu. Lepas tu dia melesenkan capital market intermediaries dipanggil, macam fund managers, wealth advisors. Selain daripada itu, produk-produk unit trust juga hendaklah didaftarkan dengan Suruhanjaya Security. Itu antara fungsi Suruhanjaya Security, mengawasi pasaran modal dari segi fundraising ataupun fund management dan juga pasaran bond di Malaysia. SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia, berkenaan dengan listed companies tu dari segi registration dia je lah. Registration dan juga dia punya ada certain reporting requirement yang dia kena buat pada SSM. Kalau dia listed, ada juga reporting requirement pada Bursa Malaysia. Ini berkenaan dengan bercakap pasal investment ni, kalau kita biasa ada macam sekarang kita ada juga dengar scam dan sebagainya kan, yang skim cepat kaya dan sebagainya. Selalunya skim cepat kaya ni selalunya dia ada joint task force antara Bank Negara dengan Suruhanjaya Security untuk dia orang buat investigation dan sebagainya. Sebab Bank Negara pun ada certain law yang dia ada kuasa dari segi illegal deposit taking, manakala Suruhanjaya Security juga ada certain law yang di bawah kawal selia Suruhanjaya Security. Kalau dari segi investment scam ni, dari segi unlicensed fund management activity dan sebagainya, selalunya Bank Negara dan Suruhanjaya Security akan bergabung untuk menangani ataupun membuat satu task force kalau ada apa-apa komplain daripada investor tentang scam dan sebagainya. Seterusnya kita tengok kepada konsep antara risiko dan pulangan. Kita tengok risiko dan pulangan. Sangat penting sebenarnya kita rankkan produk-produk investment ni. Ini saya rankkan according to dia punya ketinggian risiko dia. So yang paling rendah risiko ialah bank deposit lah. Tadi macam yang kita cakap savings itu semua tu kan, tak ada risiko yang akan kehilangan value. Jadi bila risikonya rendah, returnnya memang paling rendah lah. Return sebelah kanan tu yang hijau tu. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi return. Maknanya unit trust risiko dia tinggi sedikit daripada bank deposit tadi.
property lagi tinggi tapi return dia pun lagi tinggi. Shares lagi tinggi risiko dia sebab shares ni dia kalau ada apa-apa kadang-kadang ada negatif publicity pun kadang-kadang share price boleh jatuh kan. Contohnya macam baru ni even bank baru Menteri Kewangan nak bincang tentang moratorium dan sebagainya, share price of the bank semua jatuh. Jadi risiko tu memang tinggi. Risiko tu tinggi tapi return dia pun tinggi. Jadi yang berkecimpung dalam investment sebegini kena sentiasa alert lah tentang risiko yang perlu ditanggung kerana nakkan return yang tinggi kan. So kita maknanya kena ada pengetahuan tentang sama ada risiko tu kita boleh terima ke tak, tentang kehilangan value dan sebagainya tu. Sebab itulah konsep investment sebenarnya, antara risiko dan juga pulangan. Dia akan Cik Nazar, minta maaf Cik Nazar. Saya nak keluarkan kejap soalan daripada Tuan Markil kita ni. Okay, Tuan Markil dia tanya, forex crypto boleh dikategorikan sebagai investment ataupun bukan? Forex crypto Forex dan juga cryptocurrency ni kita kategorikan dia sebagai satu investment ataupun bukan? Investment lah tu. Investment, tapi kena berhati-hati sebab forex dengan crypto ni banyak yang scam. Banyak yang scam. Sebab cryptocurrency yang Suruhanjaya Security luluskan, saya rasa ada satu je kalau tak silap saya. Maknanya selain daripada tu, kalau berlaku apa-apa katakan kehilangan value ke atau kehilangan duit lah kita cakap pihak Suruhanjaya Security tidak bertanggungjawab. Maknanya buyer beware. Maknanya kita sendiri yang akan menanggungnya lah. Tak ada protection. Jadi forex pun memang very very high dia punya risiko dia, tapi of course very high risk high return lah kan. Tapi itulah kena berhati-hati, kena tengok yang mana satu yang legitimate dan yang mana satu yang scam lah. Dari segi guideline yang ditetapkan oleh Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security bagi mereka yang nak invest dalam forex dan juga dalam cryptocurrency ni, ada tak dia punya guideline dia, Cik Nazar? Ada. Ada. Dalam Bank Negara. So maknanya untuk perempuan yang berhajat untuk invest dalam bidang forex dan juga cryptocurrency ni perlu tengok dululah guideline yang dah dikeluarkan oleh Bank Negara, guideline yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security tu untuk tuan-tuan perempuan fahamkan betul-betul sebelum tuan-tuan perempuan menceburkan diri dalam bidang forex dan juga dalam bidang cryptocurrency punya investment ni lah. Jadi Tuan Markil, saya harap Cik Nazar dah menjawab dah soalan Tuan Markil tadi. Okay, teruskan Cik Nazar. Okey, kita terus kepada slide yang berikutnya berkenaan dengan returns on saving instruments ni. Ini calculation ataupun formula untuk simple interest. Ini berkenaan dengan kalau macam kita ambil loan di bank lah. Ini calculation of interest lah, di mana I itu interest yang kita perlu calculate, P kita punya principal, rate, lepas tu timeskan dengan terms in years. Itu simple interest. Lepas tu kalau compound interest, ni formula untuk kita tahu berapa kita punya returns kalau kita masuk dalam savings account. Sebab savings account dia gunakan konsep compound interest lah, di mana matured value dia selepas kita dah dapat return dari segi interest tu ialah principal timeskan dengan 1 plus yearly interest rate divided by number of periods the interest is compounded per year. Selalunya once a year lah interest tu. Kalau months per month, maknanya kena 12 lah, N tu jadi 12. Kalau twice yearly, maknanya N tu ialah 2 to the power of number of periods dengan term in years. Ini formula je lah untuk pengetahuan je lah. Saya suka juga nak sentuh berkenaan dengan Islamic banking sebab saya juga berminat dengan
Islamic finance ni kan benda. Sebab masa saya di Suruhanjaya Security, mula-mula saya masuk Islamic Capital Market. 2 tahun setengah saya attach dekat Islamic Capital Market. Islamic Capital Market Department ni adalah sekretariat untuk untuk perbincangan Majlis Penasihat Syariah peringkat Suruhanjaya Security. So alhamdulillah saya sempat bersama-sama dengan tokoh yang hebat lah masa tu, salah seorang ahli Majlis Penasihat Syariah di Suruhanjaya Security tahun 97 dulu. Allahyarham Datuk Dr. Harundin, salah seorang lah, dia seorang insan yang hebat lah saya cakap, sebab dia tak ada pengetahuan dalam bidang finance, tapi bila kita bagi penerangan, sebab di Suruhanjaya Security masa tu saya terlibat dalam analisa tentang syariah approved securities, maknanya yang listed companies tu yang mana kita boleh klasifikasikan sebagai syariah approved ataupun tidak. Jadi saya terlibat dalam penyediaan guidelines tentang apakah kriteria-kriteria yang kita perlu ada untuk nak screenkan benda tu kan. Lepas tu termasuk juga financial instruments macam futures dan sebagainya. Kita tengok dari segi syariah benda tu boleh diinvest oleh Muslims ke tak kan. Contohnya macam futures contract. Futures contract secara umumnya permissible ataupun harus, provided dia punya underlying dia adalah underlying yang halal. Contoh maknanya kalau futures tu futures CPO, crude palm oil, maknanya futures tu harus dia bergantung kepada underlying tu. Sebab futures ni macam-macam, ada interest futures, ada macam-macam, shares pun ada yang halal, ada yang tak halal kan. Tapi kalau underlying dia okey, maknanya futures tu okey. So Datuk Harundin ni kalau kita terangkan the technicalities of the financial instruments tu, dia boleh faham tau. Dia boleh faham dan dia boleh soal kita. Dan bila dia soal tu maknanya dia faham. Memang kita tahu dia faham. Memang seorang insan yang hebat lah saya cakap. Saya sangat bersyukur dapat bersama-sama dengan beliau dulu. Jadi itulah Islamic principles, Islamic banking ni kita sentuh sedikit tentang apakah prinsip-prinsip yang biasa digunakan dalam produk-produk Islamic banking, ya. Wadiah ni safekeeping, dia normal macam savings tu dipanggil wadiah. Lepas tu mudharabah, profit sharing contract, di mana kita sebagai individu dipanggil mudarib, bagi duit kepada bank untuk bank laburkan ataupun membuat satu projek dan sebagainya, dan keuntungan tu akan dibahagi mengikut apa yang telah dipersetujui dalam kontrak mudarabah lah. Murabahah ni ialah cost plus ataupun profit margin punya financing. Selalu murabahah ni dalam financing untuk rumah dipakai murabahah konsep. Bail-inah, sale and buyback transaction, kita akan tengok nanti apa dia punya flow dia. Ini murabahah financing, purchase of house, katakan okey, dia punya konsep dia developer, maknanya kalau kita sebagai individu ataupun pembeli yang hendak membeli rumah tu tadi, kita akan approach bank, dan bank tu sebenarnya akan beli dulu daripada developer tu dengan harga katakan RM300,000, harga developer RM300,000 lah, RM300,000. Lepas tu kalau sebut pasal murabahah agreement, maknanya bank akan jual pada kita dia punya together dengan profit kepada bank, profit margin kepada bank. Maknanya profit margin dia kat sini RM150,000. Maknanya dia jual kepada kita ataupun buyer ni tadi RM450,000. So maknanya bank ada profit margin of RM150,000 kan. Jadi kalau tenure tu 20 years, mana monthly installment RM450,000 tu bagikan dengan 20 times 12 months.
Jadi kita dapat 1,875 sebagai kita punya monthly installment. Itu konsep murabahah financing. Okey, kita pergi pada buy al-inah financing. Ini selalunya konsep yang digunakan pakai selalunya dalam personal financing. Ini sangat popular yang digunakan oleh bank rakyat sebelum ni, di mana dia selalu jual komputer katakan. Ini dululah sebab tapi sekarang ni dah ada Bursa Suk Al-Silah. Bursa Suk Al-Silah, saya akan terangkan nanti sekejap lagi. Kita tengok dulu macam mana konsep ni, dia punya flow dia. Maknanya bank akan jual komputer RM36,000 secara ansuran kepada customer. Kan? Customer ni tadi dia tak ada duit. So dia terpaksa berhutang lah dengan bank RM36,000. Term of payment dia 10 tahun. Lepas tu bank beli balik komputer tu cash. Dia perlu at RM20,000 cash. Maknanya customer dia perlukan financing RM20,000, dapatlah duit RM20,000 tu sebab bank dah beli balik komputer tadi. So RM20,000 customer dapat, tapi jangan lupa customer ada hutang dengan bank tadi RM36,000. So itulah monthly installment untuk RM20,000 personal financing tu ialah RM36,000 yang dia hutang dulu divided by 10 tahun tu kali 12. So RM300 per month. Itu yang konsep buy-inah. Tapi ada mazhab yang mengatakan yang perkara ni tak boleh. Buyback ni sebenarnya haram. Buyback assets ni by the bank tu haram. Tapi ada mazhab yang kata okey. Jadi untuk nak harmonikan antara salah satu tujuan diwujudkan Bursa Suk Al-Silah di Bursa Securities untuk nak harmonikan supaya ada third party yang akan beli untuk sebab fungsi Bursa Suk Al-Silah ni ialah dia commodity trading platform tau. Dia produk dia ialah crude palm oil, dedicated to facilitate Islamic liquidity management and financing by Islamic financial institutions. Jadi maknanya sekarang dah tak perlu lagi dah bank nak jual komputer ke apa, sebab kadang-kadang benda tu kadang-kadang value tu macam tak masuk akal. Kadang katakanlah financing tu 50,000. Tapi komputer tu harga 10,000 tapi jual sampai 50,000, kan macam tak berapa logik lah. Tapi kalau saya pun duk fikir ke komputer apa sampai 36,000 ni mahal sangat. Tapi dulu memang macam tu lah dia punya senario dia. Kan? Tapi sekarang ada Bursa Suk Al-Silah ni, maknanya bank ni dia akan beli crude palm oil di Bursa Suk Al-Silah ni, di Bursa Securities. Maknanya dia beli katakan 70,000, katakan berapa tan, katakan 70,000 kan. Dia beli di Bursa Suk Al-Silah dan peminjam ni tadi akan beli daripada bank dengan harga yang lebih tinggi, termasuk sekali dengan bank punya profit margin. So pemilikan tu dah bertukar tangan daripada bank, mula bank beli, lepas tu peminjam, lepas tu peminjam nak dapatkan dia punya financing ataupun duit tadi, dia perlu jual pada Bursa Securities balik dengan harga RM70,000 juga. Jadi maknanya ada close position kat situ. Sebab kalau tak nanti dia dapat crude palm oil depan pintu rumah dia pula nanti delivery kan. So dia jual balik pada Bursa Securities, so dia dapat duit dia RM70,000. Tapi jangan lupa dia ada hutang dengan bank tadi sebab dia beli dengan bank dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kat situlah buy-inah berlaku lah, murabahah financing dipanggil, ataupun komoditi murabahah punya kontrak, di mana profit margin tu akan dikira dalam transaction yang kedua tu tadi. Apa yang saya nak highlightkan kat sini ialah
Sebab kadang-kadang kita ada dengar orang cakap apa tu, conventional banking dengan Islamic banking ni sama je kan. Kadang sama je, tapi kadang-kadang statement macam tu pun kita kena berhati-hati juga. Sebab sebenarnya tak sama. Sebab kadang-kadang benda yang halal ni disebabkan oleh akad aja. Bila ada akad, benda tu jadi halal. Jadi so dalam kes Islamic financing macam ni, ada berlakunya akad, iaitu ada transaction buying and selling, dia punya underlying dia tu ada. Macam firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kan? Kita tak boleh kata benda tu sama, sebab dalam Islam banyak benda yang bila ada akad, benda tu jadi halal. Contohnya perkahwinan lah. Kan? Kita boleh bersekedudukan lelaki dan perempuan, maknanya ada dua senario, sama ada bersekedudukan lelaki dan perempuan ataupun berkahwin dengan cara nikah. Nikah tu akad. Dengan akad sahaja, benda yang sama, situasi yang sama, tapi satu halal dan satu haram. Jadi kat situ apa yang saya nak terangkan, sebab kita kadang-kadang ada dengar juga orang cakap sama je konvensional dengan Islamic banking, tapi sebenarnya tak sama. Tak sama, sebab underlying dia berlaku transaction di sana, jual beli dan sebagainya. Kita macam sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, boleh dikatakan tiap instrumen ataupun conventional banking product, dia ada dia punya Islamic version dia. Hampir semua, termasuklah trade financing, kalau nak cerita pasal bank guarantee, import export, semua ada dia punya Islamic version of product banking tu tadi. Jadi kita dah tak boleh gunakan alasan yang benda tu kalau konsep dipanggil umum al-balwa. Umum balwa ni sebenarnya konsep yang mana kita tak boleh lari, ataupun kita tak ada choice. Kita tak boleh lari daripada berkecimpung dalam suasana macam tu. Tapi yang untuk Islamic banking ni kita dah tak ada alasan lagi. Dia dah tak jadi umum balwa lagi dah. Dah tak jadi umum balwa. Sebab benda tu kita boleh elak. Dah wujud, dah ada dah yang Islamic punya produk. Kenapa kita masih memilih yang konvensional kan? Kita dah tak boleh gunakan konsep umum balwa lagi dah. Sebab semua conventional product tu ada dia punya Islamic version dia. Kan? Itu saja macam konsep takaful dan juga insurans takaful dan insurans macam lebih kurang sama, tapi padahal akad tu yang membezakan. Bila kita beli takaful, dia ada akad di situ. Jadi tuan-tuan perempuan mana yang mungkin belum convert lagi, yang masih lagi gunakan insurans konvensional tu, jadi macam Cik Nazar beritahu tadi, kita syorkan tukarlah kepada takaful kan. Ya betul. Saya juga nak highlightkan, macam saya pernah cakap tadi, saya pernah terlibat dalam guidelines untuk syariah screening kan, company-company yang listed di bursa. Dulu masa mula-mula dulu tahun 90-an lah, tahun 90-an dan early 2000, kriteria dia lain. Kriteria dia masa tu Islamic banking dah ada, tapi tidak advance macam sekarang ni. Dan kita punya kriteria untuk nak screen company pun, kita hanya melihat kepada dia punya principal activity dia. Apa principal activity dia? Kalau principal activity dia buat trading yang memenuhi kehendak syariah, property development, buat services yang memenuhi kehendak syariah, itu okey kan? Maknanya kalau berbanding dengan company macam terlibat dalam mungkin ada subsidiary dia, ada 4D punya ni ke, ataupun ada banking punya ni ke, memang tak boleh lah. Kita tengok pada dia punya principal activity dan berapa contribution daripada non halal
subsidiaries tadi kepada dia punya turnover dengan profit before tax. Tetapi over time kan, sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dia ada kriteria yang dia letakkan dalam website Suruhanjaya Security tu. Apa kriteria dia? Maknanya sekarang dia dah tengok juga interest income pun ada benchmark dia. Interest income tak boleh lebih daripada 5%. Mana company-company ni kalau dia nak lulus dia punya syariah screening dia tak boleh ada interest income melebihi 5% daripada turnover dia. Itu dia punya, maknanya dulu tak ada tapi sekarang dah ada sebab kita punya Islamic banking telah develop dengan lebih pesat dan lebih advance. Kita sebenarnya bercakap pasal Islamic banking, kita sebenarnya leading world leader dari segi Islamic banking ni. Even Pak Arab pun memang tabik hormat kat kita dari segi kemajuan yang kita capai berbanding dengan mereka seperti di Dubai dan sebagainya kan. Mereka sangat menghormati kita punya development. Yalah, kita pun ramai ada tokoh-tokoh syariah seperti Datuk Dr. Daud Bakar yang sekarang ni Presiden UIA, sangat popular internationally, dan ramai lagi lah. Lecturer saya tu dulu tu, Dr. Daud tu. Yalah, saya pun pernah juga dulu sekali dia masih di Majlis Penasihat Syariah di Bank Negara dan juga Suruhanjaya Security. Pernah juga sekali dulu meeting dulu, sama-samalah bincang pasal benda-benda macam ni. Lagi satu, lepas tu begitu juga yang pasal syariah screening ni tadi, dia kena tengok juga dia punya financing. Maknanya dia punya financing tu guna konvensional ataupun guna Islamic banking. Maknanya sebab tu ada ratio. Sekarang ada ratio cash over total asset dengan debt over total asset tak boleh melebihi 33%. Tapi kalau dia gunakan Islamic banking tak ada masalah lah. Maknanya kalau konvensional tak boleh lebih daripada 33%. So tu yang saya cakap tadi. Disebabkan kita punya Islamic banking development tu sudah berkembang dengan pesat. So syariah screening untuk company-company pun mereka tengok, syariah advisor tengok tentang benda-benda interest income dan juga conventional financing ni. Okey. Seterusnya kita pergi pada formula return on investment. Return on investment, dia punya formula ialah total return divided by value of initial investment. Kita boleh tengok contoh. Sekejap lagi kita tengok contoh. Ni macam saya cakapkan tadi, saya nak sentuh sedikit sebanyak tentang konsep unit trust. Kalau tuan-tuan dan perempuan aware, mungkin ramai yang dah tahulah. Unit trust ni adalah pooling of investors money ataupun funds dalam satu tabung yang diuruskan oleh satu management company dan dia ada fund manager dia. Tapi bila cakap pasal pengurusan ni, tentulah ada management fee dia lah untuk dia administer dari segi buying and selling apa semua. Lepas tu fund ni tadi akan diinvest dalam, bergantung kepada kategori fund tu tadi, sama ada dia money market fund ke. Kalau money market maknanya investment tadi dalam money market lah, diversified lah, daripada different banks. Kalau shares pun ada banyak type juga. Ada yang growth, ada yang income. So bergantung pada objektif fund tadi, kita boleh tengok prospectus apa objektif fund tu, untuk bagi income ke ataupun untuk capital growth ke kan. Dia bergantung pada objektif, dia akan invest accordingly lah dalam investment, sama ada shares, money market dan derivative. Lepas tu pemilikan share ni tadi ataupun investment tadi akan dikelolakan oleh satu trustee. Trustee ni mesti third party daripada management company. Dia tak boleh dalam group yang sama. Maknanya kalau katakan fund tu Maybank Investment Management punya fund, Maybank punya fund kan, trustee dia tak boleh Maybank trustee. Trustee dia kena group lain, mungkin CIMB trustee ke apa, supaya tidak berlaku any conflict of interest. Ini untuk menjaga kepentingan investors tu tadi.
Lepas tu investor from time to time akan memperolehi pulangan lah, sama ada dari segi income distribution ataupun increase in unit price. Itu konsep unit trust investment ya. Okey, kita pergi pada contoh. Kalau kita nak kita nak tengok pada return on investment, saya bagi contoh ni. Encik Yusof dia beli shop lot berharga 600,000 pada 1 Januari 2017. Dia bayar 10% sebagai deposit. So 60,000 dia keluarkan. So maknanya dia punya loan 540,000 lah. Lepas tu dia rent out dia punya shop lot daripada sejak beli tu. Lepas tu dia jual dia punya shop lot tu pada 31 Disember 2026 pada harga 1.3 million. Amount outstanding pada bank ada 486,000 lagi. Dia dah bayar installment sebanyak totalnya 450,000. So other charges yang involved dalam dia punya pemilikan ni, legal cost 15,000 masa mula-mula dia beli dululah, 15,000 legal cost ni, S&P dan juga loan, kita assume macam tu. Lepas tu stamp duty, MOT dan juga loan agreement 15,000 masa dia mula beli dulu. Lepas tu agents commission dia kena fork out 18,000 masa dia jual. Masa dia jual dia gunakan khidmat agent, so dia kena bayar 18,000. So total rent dia dah collect masa sejak dia beli 200,000. So berapa sebenarnya return on investment Encik Yusof? Cuba kita tengok ni. Okey. Total rent tadi 200,000, Lepas tu kita kira capital gain. Capital gain ni kita mulakan dengan dia punya selling price dia. Okey, 1.3 million. Lepas tu kita tolak apa yang dia keluarkan, dia punya outgoings dia. Dia 486,000 ialah amount outstanding yang dia kena settle dengan bank yang masih ada lagi. So kita tolak 486,000, tolak 60,000. 60,000 ni apa tadi? 60,000 dia punya deposit dulu. 60,000 ya 10%, 60,000. Lepas tu 15,000 legal fees, stamp duty 15,000. Lepas tu agents fee 18,000. Tolak 450,000 lagi ialah dia punya total monthly installment sepanjang pemilikan dia tadi. So tolak daripada 1.3 million tadi dapat 256,000. So kalau kita cakap pada pasal return on investment, kita kena totalkan. Total return ialah total rent dia 200,000 campur dengan 256,000 iaitu 456,000. Jadi return on investment ialah 456,000 dibahagikan dengan price perolehan tadi 600,000. Kalikan dengan 100%, 76% ialah return on investment untuk Cik Yusof ni tadi. Itu cara kita nak calculate dari segi finance. Capital gain ni saya tak calculate based on RPGT. RPGT dia ada formula lain. Ini dari segi financial point of view lah. Kita tengok apa outgoings kita. Kita keluarkan semua apa yang kita dah bayar, kita tolakkan daripada selling price kita. Itu dia cara kita calculate ROI. Okey. Sambil Cik Nazar dah cerita pasal RPGT tadi, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan puan yang mungkin terlupa tentang pengecualian RPGT yang diberikan oleh kerajaan sehingga 31 bulan Disember 2021 ni. Jadi tuan-tuan puan yang mana ada aset rumah kediaman yang nak dijual pada tahun 2021 ni, sebenarnya tuan-tuan puan boleh mendapatkan pengecualian untuk cukai keuntungan harta tanah ataupun RPGT tersebut. Jadi kalau ada rumah-rumah yang masih lagi belum dilupuskan, nak dilupuskan pada tahun ni, tuan-tuan puan boleh mendapat pengecualian untuk CKHT tersebut sehingga 31 bulan Disember. So itu yang saya nak sentuh sikit yang apa Cik Nazar beritahu pasal RPGT tadi tu. Okey. Silakan Cik Nazar teruskan. Saya nak tambah sikit. Yang exemption RPGT tu up to 3 residential properties. Yes. Untuk 3 rumah. 3 rumah. Cerita pasal return on investment ni nak juga saya share sebenarnya. Yalah, saya pun memang berminat. Memang saya property investor myself. Cerita pasal return on investment ni,
uh, saya pernah buat tapi sekarang dah tak boleh lagi lah sebab market sekarang kan, sebab developer pun dah pandai dia untuk dia nak pricekan dia punya produk tu. Kalau macam dulu-dulu tahun during good times tahun 2010 sampai 2015 investor boleh flip tau. Maknanya kita beli hartanah, lepas tu upon completion kita jual boleh dapat untung. Saya pernah untung 200,000, saya beli satu rumah teras di Alam Impian, Shah Alam. Saya beli 2010, saya jual 2012. Saya beli 400,000 lebih, saya jual 600,000 lebih. So dekat situ mungkin saya boleh highlightkan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada one off exemption in a lifetime untuk siapa-siapa untuk apply dapatkan exemption RPGT ni. So saya utilize that one off exemption tu. So tak kena RPGT lah, walaupun jual dalam masa yang singkat kan. Begitu juga rumah, ada satu lagi rumah saya beli di TTDI Grove. Saya beli tahun 2011. Saya jual tahun 2014. Pun harga masa beli 400,000, jual 600,000. So 200,000 net dapat dalam masa yang singkat. So dekat situ pun dapat juga RPGT sebab gunakan nama isteri. Jadi apa yang saya nak tekankan di sini, kalau untuk nak strategize kan, untuk nak fully utilize whatever exemption ataupun specialty yang government accordkan pada kita, kalau boleh kan, kalau kita jangan pakai dua nama. Sebab kalau pakai dua nama, kira dua-dua tu gone. Kita tak dapat nak utilize dua-dua untuk RPGT exemption yang one off tu. Macam dalam kes saya gunakan nama saya untuk yang Alam Impian dan gunakan nama isteri untuk TTDI Grove, dua-dua dapat one off exemption. Saja nak share untuk kalau kita nak buat strategi lah, kalau nak flip properties ni. Tapi sekarang ni agak susah sikit dalam keadaan market yang macam ni. Ini disebabkan salah satu sebabnya ialah developer since macam dia mula learn the lesson ni dalam tahun 2000 lebih kurang dalam 2014 bila ada DIBS, Developer Interest Bearing Scheme. Sebab dia terpaksa absorb interest during construction period tu. So dia terpaksa bila dia kira lah benda tu. Dia punya margin apa semua dia kira. So dia punya developers price tu dah tinggi dah. Bila developers price tinggi, so upon completion pun memang that is the price. Dah tak boleh nak pergi lagi dah. So developer dah macam tu. Berbanding tahun 2010 dulu tak ada di IBS. So maknanya dalam construction period tu 2 tahun, developer dia tak increase pun price dia. Kalau you beli pada hari pertama harga 400,000, you beli pada 2 tahun sebelum complete tu pun harga dia tetap 400,000 dari segi developers price lah. Tapi sebenarnya market price lebih tinggi daripada tu. Itu kenapa sekarang ni dah tak boleh flip. Saja nak share untuk pengetahuan sebagai selingan lah, untuk pengetahuan kita bersama. Itu antara sebab kenapa sekarang dah tak boleh flip lah. Sebab developer dah max kan dia punya pricing tu. Okey. Sekejap, saya nak keluarkan soalan daripada Puan Syidah Hassan ni. One of exemption RPGT tu untuk tanah boleh tak? Okey, Puan Syidah, sebenarnya untuk rumah kediaman saja Puan Syidah. Tanah kosong ataupun lot komersial, rumah kedai dan sebagainya, pengecualian RPGT ni tak boleh. Hanya terhad untuk penjualan pelupusan rumah kediaman sahaja. So tu untuk menjawab soalan Puan Syidah lah. Okay, silakan Cik Nazah teruskan. Okey, kita dah tak banyak lagi ni, tinggal 1 slide, 2-3 slide je lagi. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi return on investment dalam real estate. Yang pertamanya location. Tuan-tuan dan puan tentu telah arif, location memang paling penting untuk kalau kita memang kalau
Central KL tu insya-Allah lah kan, dia punya return on investment tu memang cantik lah, berbanding kalau kita pergi outskirt jauh sikit kan dia punya tu. Okey. Yang keduanya ialah political situation. Ini sesuatu yang amat kita geruni sebenarnya, especially developers lah, sebab kita punya polisi ni kadang-kadang keep on changing. Yang terbaru ni yang new rules for Malaysia My Second Home. Banyak developer yang telah pergi jumpa dengan Hamzah Zainuddin tu, minta Menteri KDN. Sebenarnya dulu MM2H sebenarnya under Motek, tapi entah macam mana tourism boleh, kan. macam mana entah boleh Home Ministry pula yang handle. Sebabnya kononnya sebab dia come up with stringent rules untuk MM2H tu. Jadi bila ada stringent rules, makin susah lah orang nak foreigner nak beli untuk yang property more than 1 million kan. Betul. Lepas tu rules tu dibuat retrospectively, maknanya untuk existing buyers pun dia orang kena comply dengan new rules within 1 year. So what happen kalau dia orang tak memang dulu bare minimum je masuk, lepas tu sekarang dengan rules yang stringent, dia orang kena dump the property. So apa akan jadi pada property market? Memang depress lah kan. Itu yang merisaukan kita tu sebenarnya, sebab dia punya rules tu memang significantly higher lah. Macam dulu previously monthly income 10,000, sekarang dah jadi 40,000. Lepas tu tak ada requirement untuk liquid assets. Dulu tak ada, sekarang 1.5 million untuk apply visa. Lepas tu kena ada visa pula tu cut short lah tu, instead of 10 years dia bagi 5 years saja untuk renew tu kan. Betul. Lepas tu banyak lagi lah yang macam FD requirement, dulu 150,000 kalau over 50 kan. Kalau under 50 300,000. Sekarang ni FD 1 million, lepas tu in addition 50,000 kena place for each dependent. So memang ini tak macam munasabah lah. Munasabah. Ini sebenarnya macam ibarat marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Sebab dalam parlimen dia boleh jawab, which doesn't make sense. Dalam parlimen dia cakap kenapa dia buat rules tu, sebab dia nak ketil banyak peserta MM2H ni, dia beli property untuk gunakan sebagai transit untuk conduct unwanted activities. Padahal patutnya benda tu you tackle the root cause lah. Kenapa you nak naikkan dia punya threshold dan sebagainya? Kan macam okey, kalau analogi lain, berlaku banyak accident dekat jalan raya kita. Oh, kita keluarkan polisi, kita ban orang semua tak boleh drive. Boleh ke macam tu? Kan? Saya cukup tak setuju dengan apa yang government keluarkan ni. Itulah dia. Cik Nazar, sebenarnya tentang MM2H ni, beberapa minggu yang lepas saya dah ada buat sesi live bersama dengan sahabat saya juga di Facebook page Hartanah dan Anda ni. Saya terangkan tentang polisi terkini daripada KDN tu. Memang saya ada buat sesi live tersebut. Jadi tuan-puan mungkin kalau nak tengok video tu ada dalam YouTube channel saya. Saya dah buat sesi live untuk membincangkan tentang MM2H. Yang Cik Nazar beritahu tadi tu memang kita dah discuss sebelum ni lah. Okey, Cik Nazar, kejap Cik Nazar. Ada satu soalan ni daripada Puan Dila Fadila ni, saya keluarkan sekejap di skrin ni. Apa pendapat Tuan bila kita buat Islamic housing loan di bank, tetapi bank mewajibkan kita buat fixed deposit yang ada tempoh matang? Apa yang patut buat dengan keuntungan daripada fixed deposit tersebut? Jadi mungkin Puan Dila ni disyaratkan untuk buka fixed deposit, barulah bank nak luluskan pinjaman dia untuk housing loan tu. Jadi Cik Nazar punya pandangan macam mana? Saya rasa bank ni punya requirement kadang-kadang dia tengok pada credit scoring. Kalau maknanya kalau katakan dalam kes-kes yang begini, selalunya
monthly income tu tak cukup untuk nak cover dia punya monthly commitment selepas loan ni diambil. So bank nakkan assurance yang sebenarnya kita ada duit lain selain daripada salary ni tadi. So bila apa assurance-nya? Assurance-nya okay, you put in sekian amount dalam fixed deposit, baru kita ada confident. Itu bank punya konsep lah. Tapi kalau that is the requirement, we got no choice but to follow lah kalau nak dapatkan financing. Okey, tu soalan kedua dia yang Puan Dila tanya tu, apa yang patut dia buat dengan keuntungan daripada fixed deposit tu? Cik Nazar punya pandangan? Keuntungan daripada fixed deposit. Fixed deposit keuntungan dia tak adalah banyak sangat. Sebenarnya macam saya cakap tadi, dia 2% je per annum. Maknanya kita letak fixed deposit tu sekadar bare minimum apa yang dia require je lah. Kan, sebab banyak lagi instrumen-instrumen luar sana yang boleh memberi pulangan yang lebih tinggi. Contohnya macam kalau kejam mata letak ASB pun dah dapat 8% kan. Betul. Maknanya kalau dia kata untuk berapa 2 tahun ke, lepas 2 tahun kita keluarkan dan kita simpan di instrumen yang lebih mendatangkan keuntungan yang lebih lah. Tapi kalau requirement dia memang 2 tahun, kita tak ada choice lah, kita kenalah juga kan. Itu je lah. Tapi macam soalan Puan Dila ni, mungkin Puan Dila tengok option bank yang lain lah. Kalau katalah bank A bagi macam ni syarat dia, mungkin bank B tak bagi syarat macam tu. Jadi kita tengok option yang lain. Kalau ada bank yang tak mensyaratkan kita letak fixed deposit, dan kita pergilah bank yang tak bagi syarat tu kan. Tapi kalau kata tiga-tiga bank kita apply, tiga-tiga suruh letak FD je. Jadi tak ada choice, terpaksa juga ambil. Macam Cik Nazar beritahu tadi, cuba pilih yang paling singkat dan yang paling rendah simpanan yang kita perlu buat dalam fixed deposit dia tu. So itulah untuk menjawab soalan Puan Dila tu lah. Okay, terima kasih Puan Dila atas soalan tu. Okay, kita teruskan Cik Nazar. Ni tadi pasal political situation Okay, dah habis tu. Yang ketiganya economic situation. Maknanya kalau keadaan ekonomi kita baik, so kita punya ROI insya-Allah dia berkait rapat dengan kita punya value of property investment tu tadi. Seterusnya ni berkenaan dengan types of investments, risk level, return level dengan liquidity level. Liquidity level ni ialah kecairan di mana berapa senang kita nak dapatkan balik duit kita tadi. Maknanya saving memang senang lah kan. Risk free, saving risk free, very low, return level low lah. Tapi liquidity very high sebab kita boleh dapatkan duit kita bila-bila masa. Fixed deposit pun begitu juga. Sama juga macam saving. Lepas tu company shares, risk level tinggi, return level pun tinggi, liquidity level sederhana sebab dia T+3 kan. So maknanya kita tak boleh kalau nak pakai duit sekarang, tak boleh dapat sekarang. Nak jual lepas 3 hari baru credited into our account lah. So maknanya tu liquidity level dia kurang sikit berbanding dengan saving dengan fixed deposit tadi. Real estate, moderate risk level, high return level, tapi liquidity level low. Sebab real estate kadang-kadang kita nak jual, kadang setahun pun tak jual. Kalau dalam keadaan market macam ni kan, nak pakai duit tapi tak terjual-jual. So itu yang dinamakan low liquidity level tu. Unit trust, risk level low, return level moderate, liquidity level high. Sebab unit trust boleh, bila kita redeem, kita boleh dapat dalam masa yang singkat. Itu dia. Cost averaging strategy, ini applicable untuk unit trust dan juga shares. Ini apa yang saya nak tekankan di sini ialah kalau kita invest secara beransur-ansur dan secara tetap secara bulanan, lebih baik berbanding dengan kita kumpul at the end of the year, kita dapat 12,000 dan kita invest. Contohnya dalam kat sini dia buy lump sum at the end of the year, lepas dah kumpul 12,000 at RM2 per share per unit kan. Dia dapat 6,000 units lah. Tapi kalau dia buat secara cost averaging, secara maknanya 1,000 sebulan, tiap-tiap bulan, maknanya sampai akhir
akhir tahun kan 12,000 kan, maknanya total investment dia akan lebih untung. Contohnya macam ni, cost averaging strategy ni, sebab macam yang kita tahu, unit price dalam unit trust ataupun share, dia akan turun naik. Jadi kita tak time the market tau. Kita akan invest whatever price. So ada kalanya kita akan dapat pada unit price yang tinggi. Kalau dapat unit price yang tinggi, kita punya unit tu sikit lah. Tapi kalau pada masa tertentu kita akan dapat unit price yang rendah, kita akan dapat unit tu lebih banyak. Contohnya katakan in June dia turun ke RM1.60. RM1.60, so kita dapat unit 625, lebih banyak daripada Januari 500, sebab masa tu unit price dia RM2. Tapi masa Oktober dia naik sampai RM2.20, kita punya unit yang kita peroleh memang kurang lah, 454. Tapi on average cost dia, kalau kita tengok average cost per share ialah RM1.78 berbanding tadi kalau kita buat secara lump sum tadi RM2. So sebenarnya kita dapat unit lebih banyak kalau kita buat cost averaging strategi macam ni, lebih baik. Selalu agent Cik Nazar, yang apa Cik Nazar share ni menarik, tapi itulah soalan saya, kalau katalah buat macam ni, kita buat invest sikit-sikit kan, bagaimana pula kita nak kena tanggung apa ni charges untuk ni lah agent punya commission dan sebagainya tu? Agent punya commission Adakah benda tu still apa ni tak banyak kalau katalah satu kali simpan daripada 1,000 tu mungkin charges untuk agent tu ada berapa ringgit kat situ kan. Jadi kalau kita kira kat situ, adakah masih untung lagi kalau buat style macam ni? Oh, ni secara umum lah. Secara umum. Tapi sekarang banyak juga yang unit trust funds yang dah buat online transaction, dah tak ada charges on agent dah. Lebih baik buat macam tu. Maknanya kita manage sendiri. Kita beli dan jual sendiri. Dah banyak dah. Dia bypass agent. So kalau ada fee pun very minimal lah. Mungkin 1% ke gitu, berbanding kalau agent selalunya kadang sampai 5% pun ada kan. Agak tinggi. Gunakan ni lah online punya transaction. Macam sekarang ada iFast. Pernah dengar iFast tak? iFast dia ada platform. Platform tu dia ada banyak unit trust funds yang dalam platform tu. So boleh buy and sell dekat situ. Lepas ni unit trust consultant susah cik makan dah lepas ni. Betul jugalah. Tapi kadang-kadang ada juga orang yang perlukan nasihat. Perlukan agent punya guide tentang mana satu fund yang bagus dan sebagainya kan. Mana satu fund yang sesuai. Dari segi itu mungkin ada juga individu yang memerlukan khidmat agent lah. Tapi kalau yang savvy investor, kalau boleh buat analisis sendiri, boleh buat online je. Mana kita manage sendiri lah. Tu nak kena belajar dengan Cik Nazar tu, nanti saya nak berguru pula dengan Cik Nazar pasal benda tu. InsyaAllah. Okey. Seterusnya credit and debt. Ini flat interest rate charge on loan. Saya tak payah ni lah, kita pun dah 1.5 jam dah Coach Isaac. Itulah, dah dekat 10.30 dah ni. Mungkin Cik Nazar boleh cut short lah kot. Cut short apa yang nak disimpulkan daripada penerangan Cik Nazar ni, kita boleh summarizekan lah semua sekali apa benda ni kan. Yalah, yang ni tak ada apa sangat lah. Yang ni flat interest charge on loan ni selalunya untuk hire purchase. Dia punya calculation dia, macam mana interest calculation dia, dia fix kan kat situ. Yang satu lagi ni interest on balance ni selalunya untuk housing loan. Housing loan dia akan based on balance. So sebab tu over time kita punya interest akan berkurangan sebab kita punya amount outstanding tu berkurangan. So dia akan calculate based on outstanding balance. Itulah difference antara
dua calculation type of interest ni. Ya, itu je lah saya rasa. Tak ada apa sangat. Okey. Lain-lain, cuma saya nak share kalau ada yang berminat untuk kalau nak untuk nak buat diploma real estate agency di Oriental Training Center, mungkin boleh ambil nombor ni lah kot. 018 220 1788. 018 220 1788. Contact personnya Yasmin. Kalau yang berminat nak buat nak ambil diploma in real estate agency, Oriental Training Center ni ada buat preparatory class ataupun tuition, private tuition untuk 12 paper tu, dan juga dia sebab dia Oriental Training Center, dia ada conduct juga untuk yang 2-day rent course tu, dan juga CPD untuk real estate agent. Itulah untuk info kalau ada siapa-siapa yang berminat. Sekian sajalah. Terima kasih banyak-banyak pada Cik Nazar atas kesudian Cik Nazar berkongsi dengan kita berkaitan dengan aset, berkaitan dengan liability, apa produk-produk yang dah ketengahkan dalam financial Islamic financial market dan sebagainya. Jadi itu banyaklah perkara yang kita belajar dari Cik Nazar pada malam ni, dan macam Cik Nazar beritahu juga kalau siapa-siapa yang berminat untuk mendalami bidang perundingan hartanah yang boleh berhubung dengan Puan Yasmin di nombor telefon 08-220-1788 tu yang saya dah letakkan di skrin sekarang. Jadi tuan-tuan perempuan boleh berhubung dengan beliau untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kursus yang ditawarkan oleh Oriental Learning Center Cik Nazar Training Center. Training Center. Okey, jadi tu yang Cik Nazar ceritakan tadi lah. Okey, satu soalan last daripada Cik Anas. Untuk ASB financing, ianya dalam aset ataupun kategori dia liability? Cik Nazar punya pandangan bagaimana? ASB financing both lah maknanya, sebab yang akan kita dapat tu ialah aset, ASB units tu, tapi at the same time kita kena bayar kita punya loan ataupun installment tu kan, yang tu liability lah. Itu sebenarnya tuan-tuan puan, berkisar tentang apa yang Cik Anas tanya ni, saya dalam perancangan untuk membawa dalam segmen live saya ni, mungkin dalam beberapa minggu yang akan datang, kawan saya daripada Maybank InsyaAllah saya akan jemput beliau dalam sesi live di Hartanah Anda ni untuk membincangkan tentang financing, tentang pembiayaan yang dibuat oleh Maybank tu sendiri, dan salah satunya adalah berkaitan dengan ESB financing. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haral, mungkin minggu depan ataupun minggu berikutnya saya akan panggil sahabat saya daripada Maybank untuk bercerita tentang financing ni. Jadi mungkin Cik Nas boleh follow kita punya Facebook page Anda untuk dapatkan notifikasi lah, notification daripada page saya ni. Sekiranya ada siaran live tu, saya akan war-warkan di dalam kita punya Facebook page lah, insyaAllah. Okey, terima kasih juga kepada tuan-tuan puan yang bertanyakan soalan pada malam ni, memeriahkan lagi kita punya sesi sembang-sembang bersama dengan Cik Nazar. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Nazar atas kesudian Cik Nazar bersama-sama dengan kita. Dah bukan sejam lagi Cik Nazar, dah sejam setengah dah sebenarnya. Segmen ni kita dah orang kata exceed daripada masa yang biasanya kita ke udara secara live. Saya minta ampun dan maaf pada tuan-tuan puan yang terpaksa menunggu lebih daripada 1 jam lah untuk sesi kita pada malam ni. Tapi sebenarnya 1 jam setengah yang kita bersama dengan Cik Nazar ni, banyak perkara yang kita pelajari, banyak perkara, banyak ilmu yang kita dapat daripada perkongsian beliau, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Nazar lah atas kesudian Cik Nazar. Lepas ni insyaAllah kalau ada rezeki balik daripada UK tu ke nanti, ada rezeki kita boleh buat lagi
siaran live mungkin topik-topik yang berbeza yang berkaitan dengan perundingan hartanah ke dan sebagainya, insyaAllah kalau ada rezeki kita boleh panggil Cik Nazar lagi sekali lah. Okey, terima kasih Cik Nazar. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita akan buat lagi sesi macam ni, dan insyaAllah apa yang dah dikongsikan tadi tu sedikit sebanyak boleh memberi manfaat kepada semua yang mengikuti rancangan live ni. Dan lepas ni tuan-tuan puan, seperti biasa, apa yang saya dah buat rancangan live di Facebook page Channel Anda ni, saya akan download dan saya akan uploadkan pula di dalam YouTube channel. Jadi bagi mereka yang mungkin ketinggalan untuk mengikuti rancangan live pada malam ni, tuan-tuan puan boleh tengok rakamannya di dalam YouTube channel Hartanah anda. Jadi tuan-tuan puan subscribe YouTube channel Hartanah anda untuk dapatkan video-video perkongsian di dalam Facebook page Hartanah anda ni pada masa ke semasa lah, insyaAllah. Okay, so itu saja daripada kami berdua pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Saya minta ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi dalam sesi perkongsian yang akan kita buat dari masa ke semasa di page Hartanah anda ini di masa-masa yang akan datang, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.